Robot dan robotik adalah sesuatu yang tidak asing lagi apabila bercakap tentang teknologi. Dalam era revolusi perindustrian 4.0 ini, inovasi robot semakin canggih. Ditambah pula dengan teknologi AI ataupun disebut Artificial Intelligence. Ciptaan robot kini boleh bergerak, bercakap dan berekspresi seperti manusia. Inilah yang dinamakan robot humanoid. Humanoid utamanya dicipta untuk membantu dan memudahkan kehidupan manusia. Sebagai contoh, robot pelayan di restoran. Ada juga di galeri dan muzium yang menggunakan robot humanoid untuk menerangkan tentang bahan pameran kepada pengunjung. Robot jururawat untuk membantu mobiliti warga emas dan orang kurang upaya. Dan juga sebagai hiburan. Persoalannya di sini, adakah teknologi ini satu ancaman kepada kemanusiaan? Mungkinkah robot akan menggantikan manusia satu masa nanti? Boleh ke manusia dan robot humanoid berinteraksi sebagai satu masyarakat kelab? Rancangan ini akan membincangkan isu etika asimilasi robot humanoid dalam kehidupan sosial. Manusia secara umumnya takut kepada perubahan, apatah lagi jika ia sesuatu yang baharu dan asing. Kemajuan teknologi robotik ini menimbulkan reaksi bercampur. Sebahagian berpendapat ia bagus dan bermanfaat, namun tidak dinafikan bahawa timbul kegusaran jika robot akan mengancam manusia pada masa depan. Malah, sentimen bahawa teknologi boleh menghancurkan manusia juga pernah dikongsi oleh Elon Musk. Beliau menyentuh tentang kekuatan AI yang semakin berkembang sejak revolusi perindustrian keempat ini. AI doesn't have to be evil to destroy humanity. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. It's just like if we're building a road and an anthill happens to be in the way, we don't hate ants. We're just building a road. And so goodbye anthill. Selain itu, terdapat juga isu penyalahgunaan robot humanoid. David Levy di dalam bukunya bertajuk Love plus Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relations mengatakan bahawa penampilan robot pada masa akan datang adalah sangat menyerupai manusia dalam bentuk fizikal, fungsi dan kepribadian sehingga sebahagian manusia akan jatuh cinta kepada robot, berhubungan seks, bahkan menikahi robot. Sebuah syarikat di California menghasilkan patung humanoid sebagai teman dalam hubungan sosial. Mereka berhasrat untuk mewujudkan humanoid yang menzahirkan perasaan seolah mengambil berat akan keadaan temannya. Menurut penciptanya, tujuan utama ciptaan ini bukanlah seks, tetapi sebagai teman berbual. Kini, mereka sedang membangunkan sistem AI yang menyerupai dengan tahap perbualan manusia untuk diintegrasikan kepada patung humanoid tersebut. Good afternoon, Matt. So happy to see you again. Di sebalik isu-isu ini, teknologi robot humanoid ternyata bermanfaat kepada manusia. Humanoid sangat sesuai melakukan sektor kerja 3D, iaitu dirty, dangerous, difficult. Hal ini dapat mengelakkan kemalangan menimpa pekerja manusia. Jika organisasi bertindak mengambil robot sebagai pekerja, isu kekurangan buruh juga dapat diselesaikan. Secara tidak langsung, ia membantu mengurangkan kesan daripada isu kemerosotan populasi seperti yang terjadi di Jepun sekarang. Tambahan lagi, robot humanoid dapat dikerah untuk misi menyelamat dan pengurusan bencana.
Bentuk fizikal humanoid adalah yang terbaik untuk masuk ke persekitaran berbahaya. Contohnya, ketangkasan humanoid atlas ini dan keupayaannya bernavigasi pada rupa bumi yang tidak rata menjadikannya sangat sesuai untuk misi mencari dan menyelamat mangsa serta menjalankan tugas manusia di kawasan yang manusia tidak boleh bertahan. Dalam pada itu, terdapat juga Aquanaut, robot transformer tanpa pemandu yang boleh berubah daripada kapal selam menjadi robot separa humanoid. Ia berupaya menjalankan tugas manipulasi di bawah air seperti memeriksa infrastruktur gas dan mengoperasi incap. Pepper ialah robot humanoid sosial pertama di dunia. Ia boleh mengenal pasti wajah dan sejumlah emosi asas manusia. 2000 syarikat telah pun menerima pakai Pepper. Ia paling sesuai untuk industri retail kerana Pepper juga berhasil sebagai penarik pelanggan di samping dapat mengumpul data yang komprehensif untuk menilai pandangan pelanggan. Dari sudut psikologi, wujud Mosi yang dicipta untuk membantu perkembangan emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Melalui AI dan teknologi pembelajaran, Mosi boleh menganalisis bahasa tubuh dan intonasi suara untuk mengesan keadaan emosi seseorang. Menurut penciptanya, ini dapat membantu kanak-kanak untuk berlatih kemahiran hidup yang penting apabila dewasa, terutama sekali bagi kanak-kanak yang menghadapi kesukaran berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Walau bagaimanapun, kebanyakan humanoid terbatas kepada tindakan yang diprogramkan. Sistem AI dapat memberikannya keupayaan memproses maklumat, namun hakikatnya, robot humanoid masih memerlukan manusia untuk mengoperasi dan menyelenggaranya. Selain itu, teknologi ini juga memberikan kesan negatif, iaitu manusia kehilangan kerja. Misalnya, sebuah gudang dengan 27,000 pesanan memerlukan sekurang-kurangnya 500 orang pekerja untuk memproses kapasiti sebanyak itu. Walhal dengan automata, cukup dengan 40 buah robot yang tidak memerlukan waktu rehat, cuti sakit dan gaji. Jelas, robot lebih menguntungkan daripada mengupah manusia. Perkara ini juga secara tidak langsung akan membuatkan jurang kekayaan semakin besar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin papa ke dana. Negara dengan jurang kekayaan yang besar mempunyai kadar jenayah dan masalah kesihatan yang tinggi, serta tahap kepuasan dan kebahagiaan yang rendah. Seiring dengan peredaran zaman, kita perlu berfikiran positif terhadap arus kemajuan teknologi penciptaan robot humanoid. Pemikiran lapuk yang menolak pemodenan hanya akan merugikan kita. Kita harus percaya bahawa kemajuan ini membuka lebih banyak lagi peluang kepada manusia. Mereka yang optimistik melihat penggunaan mesin dan automata akan mewujudkan lebih banyak pekerjaan baru untuk manusia. Malah, manusia akan dapat berfungsi dengan lebih baik lagi dengan bantuan robot. Memetik kepada pendapat Profesor Robert Sparrow, terdapat isu-isu etika yang harus diberikan perhatian tentang penciptaan dan penggunaan humanoid, terutama sekali dari sudut moraliti dalam hubungan antara manusia dan juga robot. Contohnya, penggunaan humanoid dalam penjagaan dan merawat orang sakit, ataupun peranan humanoid dalam menjalinkan hubungan sosial dengan manusia. Mungkin yang kita perlu renungi ialah hala tuju peradaban manusia dan tanggungjawab kita untuk menerima dan menggunakan humanoid secara beretika supaya ia mendatangkan manfaat kepada kita sebaiknya.